Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabatnya menunaikan fardu haji pada zaman yang lampau. Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, selama 9 tahun Rasulullah tidak menunaikan haji. Selepas itu, pada tahun ke-10 Hijrah, diisytiharkan kepada orang ramai bahawa Rasulullah akan menunaikan haji. Maka ramai manusia datang berkumpul di Madinah. Mereka ingin menyempurnakannya bersama Rasulullah dan melakukannya seperti yang baginda lakukan. Lalu, kami keluar bersama baginda sehingga sampai di Zulhulaifah. Di situ, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Lalu beliau menghantar utusan menemui Rasulullah bertanya, "Apa yang perlu aku lakukan?" Jawab baginda, "Mandilah, sumbatlah dan ikatlah dengan kain dan berikhramlah." Lalu Rasulullah sembahyang di masjid dan kemudian menunggang unta iaitu Al-Kaswa. Apabila sampai di Al-Baidah, saya melihat sejauh mata memandang di hadapan saya terdapat penunggang unta dan pejalan kaki. Di sebelah kanan baginda begitulah di sebelah kirinya dan begitu juga di belakangnya. Ketika itu Rasulullah berada di tengah-tengah kami dan Al-Quran diturunkan kepada baginda. Dia yang mengetahui takwilnya. Apa yang baginda lakukan, kami juga melakukannya. Lalu baginda mengangkat suara bertalbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Maksudnya, kami datang kepadamu, ya Allah, kami datang kepadamu. Tiada sekutu bagimu, kami datang. Sesungguhnya pujian-pujian, nikmat dan kerajaan hanya untukmu. Tiada sekutu bagimu. Maka, orang ramai bertalbiah dengan talbiah ini dan Rasulullah tidak melarang tindakan mereka. Rasulullah sentiasa bertalbiah. Jabir berkata, kami tidak berniat kecuali haji dan kami tidak tahu umrah. Sehinggalah kami sampai ke Baitullah bersama baginda. Baginda mencium rukun Hajarul Aswad, berlari anak 3 kali dan berjalan kaki 4 kali, iaitu pusingan tawaf. Kemudian baginda pergi ke makam Ibrahim dan membacakan Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian baginda bersembahyang dengan menjadikan makam di antaranya dan Baitullah. Baginda membaca dalam 2 rakaat tersebut Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian baginda kembali ke rukun Hajarul Aswad lalu menciumnya. Kemudian keluar ke pintu menuju ke Safa. Apabila hampir ke Safa, baginda membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baginda berkata, aku memulakan dengan apa yang dimuatkan oleh Allah. Lalu memulakannya dengan Safa dan memanjatnya sehingga nampak Baitullah, lalu menghadap kiblat dan mentauhidkan Allah dan bertakbir. Baginda berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abada wa hazama ahzaba wahda. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa yang telah membenarkan janjinya, membantu hamba-Nya, mengalahkan tentera azab dengan seorang diri. Kemudian, baginda berdoa di antara Safa dan Marwah. Baginda mengucapkan doa tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian, baginda turun menuju ke Marwah. Di Marwah, baginda melakukan apa yang telah dilakukan di Safa. Sehingga apabila sampai di tengah wadi, iaitu lembah, baginda berlari anak. Apabila kami menaiki lembah, baginda berjalan sehingga sampai di Marwah. Baginda melakukan di Marwah apa yang dilakukan di atas Safa. Sehingga pada akhir tawafnya di atas Marwah, baginda bersabda, jika aku tahu sejak mula lagi, nescaya aku tidak akan membawa al-hadi, iaitu binatang yang disembelih oleh
orang yang mengerjakan haji, dan aku akan menukarkan hajiku ini kepada umrah. Sesiapa di kalangan kamu yang tidak mempunyai binatang sembelihan, maka dia hendaklah bertahallul dan menjadikannya umrah. Lalu Surakah bin Malik bin Jushum bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini sahaja ataupun untuk selama-lamanya?" Lalu Nabi memasukkan jarinya ke dalam jarinya yang lain. Sabdanya, umrah masuk ke dalam haji, umrah masuk ke dalam haji. Bahkan ia adalah untuk selama-lamanya. Ali datang dari Yaman dengan membawa unta Rasulullah. Beliau mendapati Fatimah di kalangan mereka yang bertahalul, memakai pakaian bercelum iaitu berwarna, dan memakai celak. Maka beliau menegur perbuatannya itu. Fatimah menjawab, "Sesungguhnya bapaku memerintahkanku melakukan ini." Dia, Jabir, berkata, "Ali pernah bercerita di Iraq. Aku pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan teguranku terhadap Fatimah disebabkan apa yang dia telah lakukan, iaitu bertahalul, di samping untuk meminta fatwa terhadap apa yang berlaku. Aku memberitahu baginda bahawa aku tidak bersetuju dengan tindakannya itu." Baginda bersabda, Dia benar. Apakah yang kamu katakan sewaktu mula mengerjakan haji?" Katanya, "Saya berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berniat haji dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah." Sabda baginda, "Sesungguhnya bersamaku ada binatang sembelihan, maka janganlah kamu bertahalul." Jabir menceritakan lagi jumlah orang yang mempunyai binatang sembelihan yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan juga binatang sembelihan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah 100 ekor. Kata Jabir, orang ramai semuanya bertahalul dan bercukur kecuali Nabi SAW dan mereka yang memiliki binatang sembelihan. Pada hari Tarwiyah, mereka menuju ke Mina dan bertalbiyah dengan talbiyah haji. Hari Tarwiyah adalah pada hari 8 Zulhijjah. Rasulullah SAW menunggang tunggangannya. Di sana mereka bersembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Kemudian mereka tunggu seketika sehingga terbit matahari. Baginda mengarahkan supaya dibinakan kemah berbentuk kubah untuknya di Namirah. Lalu Rasulullah SAW berjalan dan orang-orang Quraisy percaya bahawa baginda SAW hanya akan wukuf di Al-Mash'ar Al-Haram, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Tetapi Rasulullah SAW terus bergerak sehingga sampai di Arafah. Di sana, baginda mendapati kubah telah dibuat untuknya di Namirah. Baginda berada di situ sehingga tergelincir matahari. Baginda meminta supaya Al-Qaswa, unta baginda, dibawa dan dipersiapkan untuk ditunggang. Baginda pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhutbah kepada orang ramai. "Sesungguhnya darah-darah dan harta kamu haram ke atas kamu sebagaimana haramnya hari ini pada bulan ini di negeri ini. Ingatlah semua perkara jahiliah sekarang berada di bawah kedua tapak-tapak kakiku, ditinggalkan dan batil. Pertumpahan darah secara jahiliah juga adalah batil. Sesungguhnya darah pertama di kalangan kita yang ditumpahkan secara batil ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith yang telah menyusu di Bani Sa'ad dan dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliah juga adalah batil. Riba pertama yang aku batilkan ialah riba bapa saudaraku Abbas bin Al-Muttalib. Sesungguhnya semuanya itu adalah batil dan tidak boleh diterima. Bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka berdasarkan amanah Allah. Kamu menghalalkan kemaluan mereka menggunakan kalimah Allah. Hak kamu yang mesti mereka tunaikan ialah tidak membenarkan tempat tidur kamu dipijak oleh orang yang kamu tidak sukai. Sekiranya mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan. Hak mereka yang mesti kamu tunaikan ialah memberi rezeki dan pakaian yang baik. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu sesuatu yang kamu tidak akan sesat selepasku jika berpegang teguhnya, iaitu kitab Allah. Kamu semua akan ditanya tentangku. Apakah jawapan kamu semua? Mereka menjawab, kami menyaksikan bahawa sesungguhnya kamu telah menyampaikan, melaksanakan dan menasihatkan. Sabda Rasulullah SAW sambil mengangkat jari telunjuknya kepada manusia dan menggerak-gerakkannya, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Diulangkan sebanyak 3 kali. Kemudian diazankan, diiqamahkan, ditunaikan sembahyang zuhur. Selepas itu diiqamah dan ditunaikan sembahyang asar dan tidak dilakukan sembahyang pun di antara keduanya.
Kemudian Rasulullah SAW menunggang sehingga sampai ke tempat wukuf dan meletakkan perut untanya Al-Qaswa, iaitu mendudukkannya di batu-batu kecil dan meletakkan simpulan tali di hadapannya. Baginda menghadap kiblat. Baginda terus wukuf hingga matahari tenggelam dan bulatan warna kekuningan di ufuk menghilangkan diri. Rasulullah SAW menunggangkan Usamah di belakang. Baginda menolak tunggangannya, menyuruhnya bangun, sedangkan Al-Qaswa berasa sempit haluannya, sehingga kan kepadanya menentuh tempat meletakkan kaki penunggang. Baginda berkata sambil mengisyaratkan dengan tangan kanannya, "Wahai manusia, bertenanglah, bertenanglah." Setiap kali ada tunggangan yang ingin bangkit, diberikan sedikit laluan agar ia dapat bangun. Baginda mula bergerak sehingga sampai di Musdalifah. Di sana baginda bersembahyang maghrib dan isyak dengan satu azan, dua iqamah, iaitu jamak takhir. Tiada tasbih di antara keduanya. Dan Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar. Baginda bersembahyang subuh apabila masuk waktu subuh dengan satu azan dan iqamat. Kemudian baginda menunggang Al-Qaswa hingga sampai di Al-Mash'ar Al-Haram. Baginda menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Baginda terus berada di situ sehingga hari betul-betul terang, tapi sebelum matahari terbit. Kemudian baginda bertolak sebelum matahari terbit. Al-Fadlu bin Abbas menunggang bersama Rasulullah SAW. Beliau adalah lelaki yang cantik, rambutnya berkulit putih dan segak. Ketika baginda bertolak, lalu di hadapannya unta yang ditunggang oleh wanita, iaitu Zainah. Lalu Al-Fadlu melihat kepada mereka. Lantas Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada muka Al-Fadlu. Beliau mengalihkan mukanya ke bahagian lain untuk melihat wanita tersebut. Lantas Rasulullah SAW mengalihkan tangannya di wajah Al-Fadlu untuk menutup pandangannya daripada melihat wanita tersebut. Mereka meneruskan perjalanan sehingga ke lembah Muhassir. Kemudian baginda bergerak sedikit lalu melalui jalan tengah dan keluar di Jamrah Al-Kubra. Sehingga apabila sampai di jamrah yang terletak berdekatan dengan pokok, baginda melontar 7 biji batu. Baginda bertakbir setiap kali lontaran dilakukan. Batu itu sebesar batu kecil dan dilontarkan dari tengah wadi, iaitu lembah. Kemudian baginda pergi ke tempat sembelihan dan menyembelih sendiri 63 ekor sembelihan. Dan baginda menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih kebakinya dan berkongsi dengannya dalam sembelihan itu. Pada sini adalah dalil sunat memperbanyakkan sembelihan kurban. Kurban Nabi SAW ini adalah sebanyak 100 ekor unta. Kemudian baginda menyerahkan kepada Ali selebihnya untuk dikorbankan. Kemudian baginda mengambil beberapa ketul daging daripada setiap unta itu lalu dimasak. Baginda memakan dagingnya dan menghirup kuahnya. Kemudian baginda SAW melakukan tawaf ifadah di Baitullah dan sembahyang zuhur di Mekah. Baginda menemui Bani Abdul Muttalib yang sedang memberikan minuman air zam-zam kepada orang ramai dan berkata, "Cedoklah, timbalah wahai Bani Abdul Muttalib. Kalaulah bukan disebabkan bimbang kamu dikalahkan oleh ramai manusia, nescaya aku akan mencedoknya sendiri." Lalu mereka mencedoknya untuk Rasulullah SAW dan baginda meminumnya. Maksud di mananya bimbang kamu dikalahkan oleh ramai manusia adalah, maksudnya kalaulah bukan kerana bimbang orang ramai beriktikad bahawa ia merupakan amalan haji, lalu mereka berebut-rebut mencedoknya, yang akan menyebabkan mereka membelakangkan dan menolak khidmat kamu. Nescaya aku akan mencedok bersama kamu disebabkan besarnya fadilat mencedok itu.